Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid tahun 4. Apa khabar semua? Cikgu doakan semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera hendaknya. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, seperti biasa, siapa yang masih belum lagi subscribe channel cikgu, bolehlah subscribe ya, supaya kamu tidak ketinggalan dengan video cikgu yang akan datang. Pelajaran kita pada hari ini ialah unit ke-7 bertajuk Kerajaan Melayu Awal. Bolehlah murid-murid yang ada buku teks tu melihat buku surat 86. Sinopsis. Sejarah alam Melayu memperlihatkan kemunculan beberapa kerajaan Melayu awal. Kerajaan-kerajaan ini wujud sejak abad pertama lagi. Video kali ini akan membincangkan nama dan lokasi. Untuk video seterusnya, video minggu hadapan ya, bahagian yang kedua akan membincangkan bentuk hubungan diplomatik dan kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal. Kita bagikan tajuk unit 7 ni kepada dua bahagian. Kalau sekali semua nanti panjang nanti. Panjang kamu mengantuk. Ya. Panjang kamu mengantuk. Baiklah murid-murid, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Cikgu akan paparkan video ini tanpa wajah cikgu ya. Nanti kalau tengok wajah cikgu bergoyang-goyang, kamu tengok muka cikgu je. Tak tengok buku teks. Okay, kita fokus kepada buku teks ya. Muka surat 88. Kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Terdapat beberapa buah kerajaan Melayu awal yang wujud di alam Melayu. Kewujudan kerajaan Melayu awal ini dibuktikan dengan peninggalan sejarah seperti monumen yang memperlihatkan pengaruh Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan ini muncul mengikut peredaran zaman. Apakah yang dimaksudkan dengan monumen? Monumen ialah bangunan, patung yang dibina untuk memperingati seseorang atau sesuatu peristiwa penting. Tugu juga adalah suatu monumen. Lihat gambar menunjukkan tapak bandar Okyo. Apa itu Okyo? Okyo ialah sebuah pelabuhan Funan. Pelabuhan ini membuktikan bahawa kerajaan Funan berasal daripada kerajaan maritim. Ia juga menyebabkan kemajuan perdagangan antarabangsa. Kota ini juga pernah menjadi ibu Empire Funan. Apa itu kerajaan maritim? Kerajaan maritim menjadikan aktiviti utama mereka ialah membina kapal dan menjalankan aktiviti perikanan. Pusat pentadbirannya tertumpu di kawasan muara sungai. Pelabuhan amat penting bagi kerajaan maritim. Pelabuhan merupakan pusat perdagangan, pusat jual beli, tempat menyimpan barang perdagangan dan tempat persinggahan pelayar dan juragan. Kerajaan maritim berfungsi sebagai orang tengah, iaitu tempat pengumpulan dan pengedaran barangan mentah. Antara barang yang diperdagangkan adalah hasil hutan, rempah ratus, gaharu, cendana, damar dan ubat-ubatan. Pelabuhan Entrepot adalah pelabuhan utama yang menjalankan kegiatan perdagangan yang menjual barang mentah ke India, China, Arab dan Eropah. Masyarakat maritim mahir dalam membaiki kapal dan ilmu pelayaran. Pedagang-pedagang dari kerajaan maritim mampu berlayar hingga ke Afrika Selatan. Antaranya contoh kerajaan maritim ialah Sriwijaya, Champa, Cihtu, Kedah Tua dan Majapahit. Garis masa kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Abad pertama kerajaan Funan. Abad kedua kerajaan Champa. Abad kelima kerajaan Kedah Tua. Abad ketujuh kerajaan Sriwijaya. Abad ke-9 kerajaan Mataram. Abad ke-10 kerajaan Santubong. Abad ke-13 kerajaan Majapahit. Abad ke-15 kerajaan Bruas. Marilah kita lihat apakah monumen yang dibuat oleh setiap kerajaan. Kerajaan Kedah Tua
membina Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang. Apakah yang dimaksudkan dengan candi? Candi dalam bahasa Inggeris temple. Candi maksudnya adalah bangunan kuno yang dibuat daripada batu tempat orang Hindu atau orang Buddha mengadakan pemujaan. Candi Ponagar. Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang. Candi Muara Jambi. Candi Prambanan. Kita lihat kerajaan Champa membina Candi Ponagar. Kerajaan Kedah Tua membina Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang. Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 membina Candi Muara Jambi. Kerajaan Mataram pada abad ke-9 membina Candi Prambanan. Candi tersebut kelihatan lebih kompleks daripada candi-candi yang sebelumnya. Ini berlaku kerana peradaban manusia telah meningkat pada ketika itu. Kerajaan Majapahit abad ke-13 membina Gapura Bajang Ratu. Apa itu Gapura? Gapura adalah pintu gerbang istana ataupun kuil. Binaan seakan-akan pintu gerbang. Lihat glosari. Alam Melayu. Kawasan yang merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Monumen pula ialah bangunan yang dibina untuk memperingati peristiwa yang penting. Gapura, pintu gerbang istana atau kuil. Kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Pertama, wujud beberapa buah kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Kewujudan kerajaan awal dibuktikan dengan penemuan tinggalan sejarah berikut merupakan garis masa kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Kita lihat kerajaan Funan, Champa, Kedah Tua, Cihtu dan Gangga Negara, Sriwijaya, Mataram, Santubong, Majapahit, Beruas dan sebelahnya pula ialah masa abad pertama, kedua, ketiga sehingga abad ke-15. Dan sebelah kanan sekali ialah lokasi. Contohnya Sriwijaya, Mataram, abad ke-9. Lokasi kerajaan ini di Jawa Tengah. Santubong abad ke-10 terletak di Sungai Sarawak. Majapahit abad ke-13 berpusat di Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Beruas abad ke-15. Lokasi kerajaan terletak di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu, iaitu di Perak. Seterusnya, lokasi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Kedudukan kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu bermula daripada penempatan kecil. Lokasi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu bermula daripada penempatan kecil yang kemudian berkembang menjadi pelabuhan. Pelabuhan ini seterusnya berkembang menjadi kerajaan. Kita lihat lokasi kerajaan Melayu. Kedah Tua, Gangga Negara, Beruas, Cihtu. Kedudukannya di Kelantan. Kedah Tua kedudukannya di Kedah. Gangga Negara, Beruas di Perak. Santubong di Sarawak. Sriwijaya, Mataram, Majapahit. Itu terletak di Pulau Jawa. Begitu luas Kepulauan Melayu pada zaman dahulu. Murid-murid perlu ingat nama tempat itu. Kedah Tua, Cihtu dan kedudukan di mana? Di negeri apa? Di negeri Terengganu, Kelantan ke, Perak ke, Kedah ke atau Perlis ke? Murid-murid kena tahu. Pada ketika itu, perhubungan adalah menggunakan kapal laut. Kerajaan Kedah Tua. Lokasi kerajaan ini di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Lembah Bujang. Lembah Bujang terletak di negeri Kedah. Ingat ya, kerajaan Kedah Tua terletak di negeri Kedah. Kerajaan Gangga Negara, lokasi kerajaan ini di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Kerajaan ini terletak di negeri Perak. Kerajaan Cihtu. Kerajaan Cihtu lokasinya di Tanah Merah Melaka. Kerajaan Santubong. Lokasi kerajaan ini di Sungai Sarawak. Kerajaan Sriwijaya. Lokasi kerajaan ini di lembah Sungai Musi, Sumatera. Ingat, kerajaan Sriwijaya berada di Sumatera. Kerajaan Mataram berada di Jawa Tengah, di Kepulauan Jawa. Manakala kerajaan Majapahit, lokasi kerajaan ini berpusat di Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dulu adalah Jawa. Kerajaan Melayu awal terletak di kawasan yang strategik, iaitu di pesisir pantai yang memudahkan perhubungan
Lokasi ini membolehkan kerajaan Melayu awal berkembang maju dan makmur. Pada zaman dahulu, kawasan yang strategik ialah pesisiran pantai. Kenderaan mereka pada waktu ialah kapal laut dan jalannya adalah air laut. Mereka belum ada jalan raya lagi. Lokasi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Kita tengok lagi sekali peta di mana kedudukan Kedah Tua, Gangga Negara, Beruas, Sriwijaya, Mataram, Majapahit, Santubong, Cihtu. Kena ingat. Kena ingat. Nanti kalau dah ingat, senang menjawab soalan. Baiklah, kita lihat buku aktiviti. Soalan, namakan kerajaan Melayu awal mengikut garis masa yang betul. Yang pertama, abad yang pertama. Abad pertama. Kerajaan apa? Namakan kerajaan Melayu awal. Maksudnya, kita tulis nama kerajaan. Apabila kita tulis, itu adalah kerajaan apa. Kerajaan apa. Nombor 2 bersama kerajaan apa. Nombor 3 bersama kerajaan apa. Jadi tak perlu kita menulis kerajaan. Kita hanya cuma perlu nama tempat itu. Untuk menjimatkan masa menulis ringkas. Yang penting ialah jawapannya itu betul dan difahami. Abad yang pertama, kerajaan Funan. Kerajaan Funan. Itu abad yang pertama. Kerajaan. Kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan Funan. Kerajaan Funan tu. Abad pertama. Terletak di lembah sungai Mekong. Bila Funan sahaja. Kamu tahu itu adalah kerajaan. Untuk jimatkan masa menulis. Kedua, kerajaan Champa. Champa. Ketiga, kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua. Abad kelima, kerajaan Kedah Tua. Itu adalah abad kelima. Abad yang kelima ialah kerajaan Kedah Tua. Seterusnya, abad yang keenam ada dua. Abad yang keenam ada dua, iaitu kerajaan Cihtu dan kerajaan Gangga Negara. Dia ada dua berkongsi. Berkongsi abad. Cihtu dan Gangga Negara. Gangga Negara. Abad ketujuh, Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu ialah abad yang ketujuh. Abad yang ke-9 ataupun bilangan yang ke-6, abad yang ke-9, kerajaan Mataram. Abad yang ke-10, nombor 7 ialah kerajaan Santubong. Ingat tak kerajaan Santubong di mana kedudukannya? Bukan di Semenanjung, tapi di Sarawak. Okey, abad ke-13, Majapahit ataupun kerajaan Majapahit. Abad ke-15, kerajaan Beruas. Begitulah nama kerajaan Melayu awal mengikut garis masa. Jawab semua soalan berikut. Apakah bukti yang menunjukkan kewujudan kerajaan Melayu awal? Apakah buktinya? Tak boleh main sebut-sebut aja. Kenalah ada bukti. Nombor 1. Apakah bukti yang menunjukkan kewujudan kerajaan Melayu awal? Yang pertama, penemuan monumen. Yang kedua, namakan kerajaan Melayu awal di alam Melayu yang mempunyai kaitan dengan penemuan tersebut. Candi Bukit Batu Pahat. Apa yang ada? Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang itu. Kerajaan Kedah Tua. Kedah Tua. Abad kelima terletak di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Kerajaan Kedah Tua. Lokasi kerajaan ini di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Lembah Bujang. Lembah Bujang terletak di negeri Kedah. Kerajaan Kedah Tua. B. Candi Ponagar terletak di Kerajaan Champa. Kerajaan Champa. Ada? Champa. Abad kedua terletak di selatan dan tengah Vietnam. Candi Ponagar. Jawapannya adalah kerajaan Champa. Berlaku pada abad kedua. Candi Ponagar. Yang bahagian yang C. Gapura Bajang Ratu. Ini kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pada abad ke-13.
Cikgu silap tulis ni. Cikgu silap tulis. Jadi betulkan ya. Kita betulkan. Cikgu buat rakaman suara dengan rakaman video ni berasingan. Sebab ada sedikit kesilapan teknikal. Okey, seterusnya. Muka surat 58. Namakan kerajaan Melayu awal yang pernah wujud di lokasi berikut. Okey, kerajaan Beruas dan kerajaan Gangga Negara. Lokasi kerajaan ini di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Kerajaan ini terletak di negeri Perak. Kerajaan Beruas pula, lokasi kerajaan ini di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Kerajaan ini terletak di negeri Perak. Jadi ada dua kerajaan yang terletak di negeri Perak. Yang kedua, kerajaan ini terletak di kawasan sekitar Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Pangkalan Bujang, Sungai Mas. Ini adalah kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua. Lokasi kerajaan ini di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Lembah Bujang. Lembah Bujang terletak di negeri Kedah. Okay, nombor 3. Lokasi kerajaan ini terletak di Sungai Sarawak. Sarawak, sungai dekat Santubong. Nombor 4. Kerajaan ini muncul di Tanah Merah Kelantan. Kerajaan Cihtu. Nombor 5. Kemunculan kerajaan ini di sekitar lembah Sungai Musi, Sumatera. Inilah kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya, lokasi kerajaan ini di lembah Sungai Musi, Sumatera. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Keenam, lokasi kerajaan ini berpusat di Tragulan. Di Trogulan, Mojokerto, Jawa Timur. Ini kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di Trogulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian kerajaan ini terletak di Jawa Tengah, itu Mataram. Baiklah murid-murid. Kita buat 2 aktiviti sahaja untuk minggu ini. Murid-murid kena cuba mengingat nama-nama tempat, nama kerajaan, lokasi kerajaan itu terletak di mana. Kena baca beberapa kali supaya ingat, dan apabila menjawab soalan peperiksaan pada masa akan datang, kamu boleh menjawab dengan betul. Tapi kena ingatlah. Nak ingat ni kita kena selalu kena sentiasa selalu membaca. Kena baca banyak kali. Kena banyak kali baca, kena banyak buat latihan. Kemudian kena tahu juga garis masa kerajaan awal Melayu itu di mana garis masanya. Ada berapa? Sampai ke 15. Itu kena tahu. Abad pertama, abad kedua, abad kelima, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-9, abad ke-10, abad ke-13 dan abad ke-15. Apa dalam tu? Kerajaan apa? Kerajaan Funan mula-mula, kerajaan Champa, kerajaan Kedah Tua, kerajaan Cihtu, kerajaan Gangga Negara, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram, kerajaan Santubong, kerajaan Majapahit dan akhirnya kerajaan Beruas. Jadi di dalam tu pula kita perlu tahu apakah dia punya monumen ya. Dalam tu kita kena tahu. Contohnya dekat kerajaan Champa ada Candi Po Nagar. Kemudian ada kerajaan Funan ada tapak bandar Okio. Itu pun kita kena tahu dia punya jenis monumen yang ada dekat dalam tu. Sekian sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan. Untuk video bahagian kedua minggu hadapan, cikgu akan membincangkan tajuk yang sama, aspek
hubungan diplomatik dan juga kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Itu adalah topik pada minggu hadapan. Dan jangan lupa ya, murid-murid yang masih belum subscribe tu, penting ya, untuk memberi galakan juga kepada cikgu ya, untuk terus membuat video-video yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Sekian saja, sampai kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.